Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab 7. Tajuknya ialah Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Seperti biasa kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Bab 7 kita dah belajar dalam bab 5 Kesultanan Melayu Melaka, bab 6 Johor Riau, sekarang bab 7 Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Baik, kita mulakan dahulu tentang dari manakah asal usul Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Baik, kita tengok dekat situ ya. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor merupakan kelangsungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya Kesultanan Johor Riau daripada Melayu Melaka, Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor pun daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey? Jadi begitulah luasnya Kesultanan Melayu Melaka mempengaruhi kesultanan ataupun sistem beraja di Malaysia. Okey. Kita sambung lagi. Pengasas Kesultanan Pahang dan Perak merupakan kesinambungan langsung daripada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, Kesultanan Pahang dan Perak memang daripada Kesultanan Melayu Melaka, sama seperti Johor Riau asalnya. Daripada Melaka. Kita tengok pula pengasasan Selangor dan Terengganu pula. Pengasasan Kesultanan Selangor dan Terengganu pula berkait rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Maknanya Johor Riau, Pahang, Perak, tiga negeri ini adalah memang kesinambungan daripada Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Manakala Selangor dan Terengganu pula daripada Johor Riau secara tak langsung daripada Melayu Melaka jugalah. Sebab Johor Riau pun daripada Kesultanan Melayu Melaka. Itulah dia. Kita sambung lagi. Oleh itu warisan Melayu Melaka. Oleh itu warisan Kesultanan Melayu Melaka diteruskan oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Jadi semua ini adalah berasal daripada Kesultanan Melayu Melaka. Baik, kita nak bincang Kesultanan Pahang dulu. Kesultanan Pahang dahulu. Macam mana Kesultanan Pahang diasaskan? Baik, dalam buku Kuangka awak, soalan adalah di muka surat 69. Soalan pertama bertanya, bagaimanakah urutan peristiwa pengasasan Kesultanan Pahang? Jawapan ini daripada buku teks. Buku teks muka surat berapa? Buku teks muka surat 116, 117. Ini dia. Saya dah bulatkan ke atas ni. Muka surat 116, 117. Baik. Ini daripada buku teks. Awak sesuaikan dengan jawapan di dalam buku Kuangka. Jawapan yang pertama apa? Saya dah gariskan tu. Seri Bija Diraja dilantik sebagai wakil untuk mentadbir Pahang. Ini jawapan yang pertama. Awak tahu jawapan awak. Kalau betul, awak bracketkan. Baik. Urutan yang kedua. Apa yang berlaku yang kedua? Raja Muhammad mengasaskan Kesultanan Pahang pada tahun 1470 dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. Ini yang kedua. Baik, yang ketiga apa? Sultan Muhammad Shah mendirikan pusat pemerintahan di Pekan. Ini yang ketiga. Alright, yang keempat apa? Sultan Abdul Jamil Shah merupakan sultan ketiga yang memerintah Pahang. Ini jawapan yang keempat. Baik, kelima apa? Kelima ni jawapan dia yang dekat dalam buku teks ni panjang. Dekat dalam buku Kuangka tu pendek je. Tapi sebenarnya sama. Sama. Sultan Abdul Ghaffur Muhyiddin Shah tidak meninggalkan waris
kerana putranya Raja Muda Abdullah mangkat. Okey, maknanya Sultan Abdul Ghaffar ni dia punya waris pemerintahan sudah mangkat, anak dia mangkat. Okey, oleh itu siapa yang mewarisi tahta dia? Okey, selepas itu Pahang diperintah oleh Kesultanan Johor Riau dari tahun 1614 hingga 1884. Itulah dia. Okey, so dia nak cerita Sultan Abdul Ghaffar ni mangkat tanpa pewaris kerana pewaris ni sudah mangkat terlebih dahulu. Kemudian disambung pemerintahan oleh Kesultanan Johor Riau. Okey, itu adalah fakta yang ke-5. Okey, fakta ke-6, keluarga Bendahara Johor, keluarga Bendahara Johor yang mentadbir Pahang kemudian mengasaskan Kesultanan Pahang yang baharu. Okey, pengasasnya siapa? Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad, dan dia ditabalkan dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Okey? Baik, itulah jawapan dia. Jika jawapan awak betul, tik. Jika jawapan salah, betulkan sekarang. Awak boleh pause video ni dahulu untuk buat pembetulan. Okey? Baik, kita sambung. Tandakan tik betul jika betul dan pangkah jika salah. Okey. Rujukannya kalau awak nak tengok buku teks, okey, kalau buku teks rujukannya ialah muka surat 116 dan 117. Masih lagi di muka surat yang sama. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Dia tanya, Kesultanan Pahang diasaskan oleh keluarga Raja Kesultanan Melayu Melaka. KMM ni maknanya Kesultanan Melayu Melaka. Okey, betul ke salah? Betul lah. Okey, betul lah. Okey, betul. Sebab tadi awal-awal saya dah cerita Pahang daripada Melaka daripada Kesultanan Melayu Melaka. Baik, tengok soalan yang kedua. Golongan pedagang Melaka telah mengiringi, dia kata golongan pedagang Melaka telah mengiringi keberangkatan Raja Muhammad dari Melaka ke Pahang. Betul ke salah? Jawapan ini ialah salah. Kenapa salah? Tengok kepada keratan buku teks yang saya sertakan di bawah ini, muka surat 116 Raja Muhammad berangkat dari Melaka ke Pahang diiringi oleh, siapa yang iringi dia? Tengok kat sini. Yang iringi dia siapa? Bukannya golongan pedagang. Yang iringi ialah golongan bangsawan Melaka. Itulah yang mengiringi beliau. Okey? Yang mengiringi baginda. Okey? Jadi jawapan itu salah. Baik, tengok yang ketiga. Okey, ketiga. Keluarga Bendahara Johor memerintah Pahang apabila Sultan Abdul Ghaffar tidak mempunyai waris untuk menggantikan baginda. Betul ke salah? Betul. Ini saya dah kata tadi. Tengok di atas ini Sultan Abdul Ghaffar, Muhyiddin Shah tidak meninggalkan waris kerana putranya telah mangkat. Raja Muda Abdullah telah mangkat. Kemudian Pahang diperintah oleh Kesultanan Johor Riau. Okey, so itulah jawapan dia. Fakta daripada buku teks. Okay, saya suka letakkan buku teks di sini supaya awak nampak bukan benda tu boleh suka-suka hati buat fakta sendiri. Sejarah ni memang fakta dah ada. Okey, jadi soalan nombor 3 jawapannya ialah betul. Okey. Soalan nombor 4 pula. Soalan nombor 4. Sultan pula. Bendahara Siswa. Maaf Bendahara Siwa. Okey, Bendahara Siwa Raja. Okey, Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Okey. Menggunakan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah untuk mentadbir Pahang. Betul ke salah? Betul. Okey. Sahabat boleh tengok kat sini. Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Okey, Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad menggunakan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Okey. Jadi semua jawapan ada dalam buku teks. Baik, sekarang kita masuk ke Kesultanan Perak. Awak boleh tengok kepada buku teks muka surat 118. Buku teks muka surat 118. Baik, soalan pertama bertanya, mengapakah Sultan Mahmud Shah dan keluarga baginda meninggalkan Melaka dan bersemayam di Kampar, Sumatera? Okey, jadi jawapannya ialah Sultan Mahmud Shah dan keluarga meninggalkan Melaka kerana di sini. Okey. Serangan Portugis. Okey.
Serangan Portugis menyebabkan Sultan Mahmud Shah dan keluarga meninggalkan Melaka dan akhirnya bersemayam di Kampar, Sumatera. Okey? Jawapan ini dah ada daripada buku teks buku surat 118. Baik, soalan kedua tanya pula, nyatakan pembesar Perak yang menjemput Raja Muzaffar di Kampar, Sumatera. Okey, siapakah dia pembesar Perak yang menjemput Raja Muzaffar di Kampar, Sumatera? Okey, jadi ada dua jawapan di sini. Yang pertama Tun Saban. Okey, masih lagi di keratan yang sama keratan putih yang sama. Yang pertama Tun Saban, yang kedua Nakhoda Kasim. Baik, soalan ketiga. Senaraikan alat kebesaran diraja yang dibawa bersama Raja Muzaffar ke Perak. Okey, apa jawapannya? Okay, jadi ada di keratan satu lagi, alat kebesaran berupa sebilah pedang cura si Manjakini. Yang pertama, lagi sebilah keris, lagi apa? Cap mohor, nobat dan surat ciri. Okey, itulah dia jawapannya. Okey. Baik, soalan yang keempat, berdasarkan peta. Okey, berdasarkan peta di muka di dalam buku Conquer, soalan Conquer awak boleh rujuk kepada buku surat 118 buku teks Dia berdasarkan peta, awak diminta menyatakan namakan tempat bertanda X. Okey, jadi apakah nama tempat bertanda X? Jawapannya, awak lihat kat peta ni, jawapannya ialah Tanah Abang. Itulah jawapan dia, Tanah Abang. Okey, apakah keistimewaan X? Ya, soalan B, apakah keistimewaan X? Jawapannya ialah, ini jawapannya, Sultan Muzaffar Shah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang. Okey, jadi Tanah Abang ini dia adalah satu tempat yang istimewa kerana dia ialah pusat pemerintahan yang pertama. Okey, itulah jawapannya. Baik, sekarang kita masuk ke Kesultanan Terengganu pula. Okey, soalan dia meminta awak menomborkan mengikut urutan, okey, nomborkan ikut urutan perjalanan Tun Zainal Abidin dalam mengasaskan Kesultanan Terengganu. Okey, yang pertama yang mana? Okey, kita tengok jawapan dia. Yang pertama, Tun Zainal Abidin. Ini daripada buku teks muka surat 120. Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga Patani termasuk beberapa orang tokoh agama seperti Qadi Wan, Imam Mahmud dan Cik Buang. Okey? Jadi jawapan yang pertama ialah yang tengah-tengah ni. Okey, nombor 1. Okey? Seramai 80 orang keluarga Patani termasuk tokoh agama seperti Qadi Wan, Imam Mahmud dan Cik Buang beriringi Tun Zainal Abidin ke Terengganu. Okey, itu yang pertama. Okey. Jawapan yang kedua yang mana satu? Kita tengok kepada keratan buku teks lagi sekali. Okey, antara alat kebesaran yang turut dibawa termasuklah keris diraja, keris panjang, nang cayam. Okey. Jadi jawapan dia yang mana? Nombor 2 ialah yang ini. Okey, inilah dia jawapan nombor 2. Rombongan Tun Zainal Abidin membawa bersama alat kebesaran diraja seperti keris panjang, nang cayam. Okey. Sekarang kita tengok yang ketiga. Apakah jawapan yang ketiga? Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu pada tahun 1708 dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Jadi jawapan dia yang mana satu? Yang ini, yang di bawah sekali. Pada tahun 1708, Terengganu diasaskan oleh Tun Zainal Abidin menggunakan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Okey, daripada buku teks. Baik, yang keempat. Apakah jawapannya? Sultan Zainal Abidin I mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanjung Baru, Kuala Berang. Okey? Jadi jawapan yang keempat ialah pusat pemerintahan Terengganu yang pertama dibina di Tanjung Baru, Kuala Berang. Juga daripada buku teks. Semua dalam buku teks ya. So tengok buku teks betul-betul. Okey, yang kelima. Wilayah Terengganu semasa diasaskan. Okey, semasa tu macam sekarang Di wilayah Terengganu semasa ataupun sekarang diasaskan meliputi dari Kemaman hingga Besut. Keturunan Sultan Zainal Abidin I
mewarisi tahta Terengganu hingga hari ini. Okey, dan jawapan yang terakhir ialah semasa Terengganu diasaskan oleh Sultan Zainal Abidin I, wilayah Terengganu meliputi keamaman hingga Besut. Alright, ini jawapan yang ke-5. Baik, seterusnya soalan bertanya, apakah sumbangan Sultan Zainal Abidin III? Okey, rujukan buku teks ialah muka 121. Okey, kena tengok sekarang ini apakah sumbangan Sultan Zainal Abidin. Alright. Okey, sumbangan dia yang pertama. Okey, ni banyak sumbangan dia sebenarnya. Dia ada banyak sumbangan. Okey, sumbangan Sultan Zainal Abidin III. Okey. Yang pertama, tengok kat sini daripada ayat yang ketiga antara sumbangan penting baginda. Okey, antara sumbangan penting baginda. Termasuklah yang pertama, penggubalan undang-undang tubuh, iaitu undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Itqan Al-Muluk bi Ta'dil Al-Suluk. Baik, jawapan dia macam ni, tulislah jawapan yang penuh. Okey, penggubalan undang-undang tubuh iaitu undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Itqan Al-Muluk bi Ta'dil Al-Suluk. Baik, apa sumbangan baginda yang kedua? Memperkemaskan sistem sukat dan timbang. Okey, yang ketiga, menubuhkan mahkamah syariah. Yang keempat, menubuhkan pasukan polis. Yang kelima, membina istana marziah, istana rasmi Kesultanan Terengganu. Sampai sekarang, sampai sekarang. Baik, jawapan dah ada 6 kan? Yang kat sini ada 5. Okey, yang keenam apa? Memodernkan Kesultanan Terengganu. Okey, tolong tambah nombor 6, memodernkan Kesultanan Terengganu. Okey, siapa yang tak dapat tolong tulis jawapan ni. Baik, kita sambung Kesultanan yang terakhir, Kesultanan Selangor. Boleh rujuk buku teks ke surat 122. Baik, awak diminta soalan pertama, kenal pasti dan lorek kawasan negeri Selangor dalam peta berikut. Okey, jadi saya dah lorekkan kat awak kat sini warna merah. Awak gunalah warna apa-apa yang awak suka. Alright. Baik, sekarang kita yang di akhir muka surat terakhir sekali soalan conquer yang saya minta awak buat. Lengkapkan maklumat pengasasan Kesultanan Selangor. Okey, tengok soalan yang pertama. Bilakah tarikh pengasasan Kesultanan Selangor? Okey, tarikhnya bila? Awak boleh tengok kepada keratan buku teks kotak yang ketiga Okey, yang ketiga, Raja Lumu. Okey, yang ketiga, kotak tiga ni kotak tiga. Raja Lumu mengasaskan Kesultanan Selangor pada tahun bila? Pada tahun 1766. Okey? Itulah jawapan dia, 1766. Okey, dalam buku teks. Okey, yang kedua, tokoh yang ditabalkan sebagai Sultan Selangor yang pertama, siapa? Okey, siapakah tokoh yang ditabalkan? Okey, awak tengok kepada kotak kedua. Putra Daeng Celak bernama Raja Lumu. Okey? Telah menghadap Sultan Perak. Jadi, tokoh yang ditabalkan yang pertama ialah Raja Lumu. Okey? Tengok yang ketiga, tokoh yang telah mengiktiraf pertabalan. Okey. Sultan Mahmud Shah. Okey? Sultan Mahmud Shah untuk mendapatkan pengiktirafan. Okey, siapa Sultan Mahmud Shah? Sultan Mahmud Shah ialah Sultan Perak. Jadi, putera Daeng Celak bernama Raja Lumu telah menghadap Sultan Perak, Sultan Mahmud Shah untuk mendapatkan pengiktirafan. Jadi, jawapan nombor 2 dan 3 awak dapatkan daripada kotak yang kedua. Okey? Okey, soalan yang keempat. Yang di Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau yang pertama. Siapakah dia yang di Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau yang pertama? Okay, tengok ayat di kotak yang pertama. Kotak yang pertama di atas ni. Okey. Okey, tengok ayat terakhir. Pada ketika itu, Daeng Celak yang berketurunan Bugis menjadi yang di Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Okey. Jadi yang di Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau yang pertama ialah Daeng Celak. Okey, seterusnya. Soalan yang kelima. Alat kebesaran yang dikurniakan kepada baginda.
Okey, apakah alat kebesaran? Kita tengok kotak yang kedua lagi sekali. Okey, apakah alat kebesaran yang digunakan? Baginda dianugerahkan yang pertama nobat, yang kedua cap mohor. Okey, itulah dia. Okey, seterusnya. Soalan ke-6, gelaran yang digunakan oleh baginda. Okay, tengok kotak yang ketiga, apakah gelaran yang digunakan oleh baginda? Okay, Raja Lumu mengasaskan Kesultanan Selangor pada tahun 1766 dengan gelaran apa? Sultan Salehuddin Shah. Okay. Dan yang terakhir, pusat pemerintahan pertama Kesultanan Selangor terletak di mana? Jadi Sultan Salehuddin Shah mendirikan pusat pemerintahan pertama di Kuala Selangor. Okey, jadi jawapannya di Kuala Selangor. Baik, itulah dia jawapan yang saya nak awak buat. Baik, pastikan awak hantar kepada saya, okey, keempat-empat helaian buku kongka yang telah disemak, okey, keempat-empat helaian buku kongka yang telah disemak. Maknanya jawapan awak bracket dan awak tik, hantar keempat-empat itu kepada saya sebagai bukti kehadiran. Itu sahaja. Okey, kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.